Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena pakai Apa kopiah khabar malam bang? ni. Oh, baru balik. Baru habis solat bang. Tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada, bukan apa. Kan kita nak tutup sebab ada lampu daripada atas. Takut silau. Takut silau. Ke Siap? saja berlakon ni. Tak lah. Tak ada berlakon. Ni bukan kopiah pun. Oh, Bukan okey. kopiah pun. Oi. Okay. Sihat bang? Alhamdulillah. Kau sihat? Sihat Alhamdulillah. Okay. Ah. Kita nak terus mulakan ke kita nak tunggu dulu orang masuk? Terpulang lah. Tunggu sikit kot. Minta tolong Alright. dia orang semua share-share kan. Okay. Mana yang tu boleh share kat family, kat kawan-kawan, geng-geng cyclist yang lain. So malam ni sebenarnya sesi santai. So ramai-ramai pun boleh buat teh. Kita minum sama-sama. Sebab kan PKP ni, kita tak boleh lepak kedai mamak kan. So Betul. kita lepak minum teh kat media sosial je. Ya, itulah. Sekarang macam mana? Ya, abang. Apa Rodaling operate macam mana sekarang ni? Oh, sekarang Rodaling kita mostly fokus dekat online lah. Because kedai basikal masih belum dikira essentials. Okay. Kan, jadi kami tak boleh nak beroperasi, nak bagi walk-in. Tapi kami masih ada untuk untuk orang-orang cari keperluan, cari basikal. Tapi melalui normal baru which is online lah. So kalau dia orang nak apa ni order, dia orang beli dekat mana Nanti saya punya admin, kita ada admin kita, dia akan bagi tahu link dan juga boleh tengok dekat bio IG kita orang ni. So dekat situ akan ada semua contact number lah. Alright, okay. Cun. Okay. Tapi ni admin kata apa ni untuk servis dah boleh Servis memang tak boleh sebab tak ada walk-in. Selepas PKP. Selepas PKP. Memang lah lepas PKP semua boleh. Alamak, kasih suspend je. Aduh, nasi harap. Yeah. Oh, okay. Tak boleh lagi Encik Iwan Mat, tak boleh servis basikal lagi. Kami tak boleh nak terima walk-in. Alright, cantik. Okay, ini sesi pertama lah. Rodaling punya sesi live. So, hopefully dia berjalan lancar. Kalau ada apa-apa kesilapan atau apa-apa, harap maafkan dan juga boleh bagi tahulah. Kita orang boleh perbaiki kan. Yeah. Okay lah, rasanya kita boleh mulakan. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Nama saya Mio, saya wakil daripada Rodaling Malaysia. So pada hari ini, pada malam ni kita akan adakan sesi minum teh tarik ataupun teh tarik session bersama dengan abang tu. Teh tarik ke Milo bang? Ni teh nampak ni bawah Okay. ni. Serdak banyak lagi ni. Okay, bersama dengan Pelan-Pelan Kayuh atau lebih bersama Encik Syakir ataupun lebih dikenali sebagai Pelan-Pelan Kayuh di media sosial. Okay, kita dah bekerjasama dengan Pelan-Pelan Kayuh lebih kurang setahun. Ya, kalau ikut Ogos ni dah masuk tahun kedua. So hari ini tujuan kita buat sesi teh tarik ni adalah kita nak kenal lebih lanjut ataupun kita nak korek rahsia-rahsia Pelan-Pelan Kayuh yang tak pernah mungkin eksklusif pada malam ni, yang tak ramai orang tahu. Sebab selalunya kehidupan Pelan-Pelan Kayuh ataupun perjalanan ekspedisi basikal, aktiviti basikal Pelan-Pelan Kayuh, kita hanya nampak di YouTube. Itu kira dekat YouTube tu komunikasi dia satu hala. So hari ni kita buat sesi minum teh tarik ni supaya fans-fans ataupun orang yang baru nak kenal Pelan-Pelan Kayuh ataupun Encik Syakir boleh mungkin tanya secara terus soalan-soalan, dan Encik Syakir juga akan berkongsi. Kita akan tanya Encik Syakir pengalaman beliau sebelum ni, apa yang beliau akan buat, apa yang Pelan-Pelan Kayuh akan buat akan datang. So sesi hari ni mungkin dalam masa 30 minit ke 40 minit bergantung. Kita pun tak nak terlampau berat, kita nak santai je.
Jadi saya pun takkan cakap panjang. So, kita terus soalan pertama lah. Okay, soalan pertama. Introduction pasal PPK. Untuk Okey. orang yang tak kenal ataupun siapa PPK ni, kenapa pelan-pelan kayu kan? Ya. Okey, malam ni dalam sesi ni aku akan cerita benda-benda yang aku tak pernah cerita kat orang lah. Pernah cerita. Eksklusif lah. Dia memang eksklusif lah. Dia lebih personal sikit lah untuk malam ni. Okay. Sebenarnya aku dah start kayu basikal ni. Of course, kita start kayu basikal daripada kecil lagi sebenarnya. Okay. Dulu masa time aku sekolah rendah dulu, standard lah, BMX lah. Kalau BMX ni kira, ya itu memang top lah. Tapi masa aku dah masuk darjah 5 masa aku darjah 5, aku dah start kayu road bike sebenarnya. Okay. Tapi masa tu aku tak tahu nama dia road bike. Yang aku tahu aku duk panggil basikal 10 speed. Basikal tu masa tu aku tinggal dekat rumah nenek aku. Sekolah pun dekat Penang. Jadi pakcik aku dia belajar dekat Mesir. Dia tinggal basikal dia dekat situ. Jadi aku selalulah aku bawa keluar daripada store, aku gobek-gobek basikal dia. Sebab tu aku pun boleh tahulah sikit-sikit pasal basikal ni. Dulu mana ada YouTube nak belajar apa semua kan. Fikir lah macam mana nak tukar tiup ni, macam mana nak buka ni, macam mana nak ni semua kan. So bila dah boleh kayu basikal tu dah okey. Aku start lah kayu basikal. Aku dulu selamba je dulu daripada Gelugor sampai kira dekat Bayan Baru, tempat area Rodaling Penang tu. Okay. Ada lebih kurang 15 ke 20 kilometer juga satu hala kalau pergi balik 20 kilometer. Pasal aku suka pergi rumah kawan aku, ada seorang dulu masa darjah 5 dulu, Farhan, tapi aku dah lost contact dengan dia. Tapi nak cerita sebenarnya. Tapi lepas tu bila dah habis dah pindah duduk asrama apa semua, aku dah tak kayu basikal. Sukan, kalau dari segi sukan aku sebenarnya lebih pada pingpong. Okay? Aku lebih pada pingpong. Aku memang minat lah pingpong, senang cerita dulu. Dulu masa sekolah dulu pernah wakil zon lah. Dapat nombor 2 peringkat zon. Dulu punya zaman dulu lah, masa tu form 5 dulu. So tak terfikir nak kayu basikal balik sebenarnya. Dan satu hari sebenarnya lepas tu ada basikal ada, tapi macam tak berapa kayu sangat. Anak-anak aku je yang kayu. Jadi ada tahun 2016 abang aku meninggal. Jadi aku dengan abang aku ni memang rapat. Okay? Aku dengan abang aku ni memang kira kalau orang berdua je daripada kecil sampai ketua lah, memang berdua je. So bila dia meninggal, aku macam jadi sedih. Dia macam dia tak boleh nak hilangkan aku punya, macam aku duk teringat aja kat dia kan. So lebih kurang dalam 3 bulan lepas dia 2-3 bulan lepas dia meninggal, satu hari tu aku pun macam duk stres kan. Aku tengok basikal anak aku kan. So entah macam mana satu petang tu aku pergi main. Aku naik je basikal tu kan. Aku kayu je. Aku kayu dan lama macam macam dia jadi, dia macam dapat hilang tau. Dia macam satu kebebasan tau bila kayu basikal ni. Dan aku daripada situ dia mula datang balik tau. Aku teringat dulu yang aku duk kayu basikal masa aku sekolah rendah apa semua ni kan. Jadi start benda tu aku dah mula ketagih lah balik dia naik kayu basikal ni. Jadi start benda situ. Satu feel memang daripada dulu memang aku minat basikal. Tapi lepas tu macam for some reason aku pun tak tahu kenapa aku tinggalkan. Aku duk main pingpong je dengan geng-geng masjid apa semua kan. So sukan basikal ni memang tak ada dalam diary aku langsung lah. Sampailah yang itulah kejadian abang aku meninggal tu.
after 3 months tu, itulah lebih kurang macam lepas 2-3 bulan lepas dia meninggal tu aku macam pening tengah tu apa sekali. Itulah. Satu petang tu aku pun tak tahu apa cerita. Aku main kayu je. Aku ambil, aku kayu. Dan tu yang aku dapat satu perasaan lah. Perasaan tu memang memang aku rasa bebas lah. Kepala aku pun tenang. Dan aku perasan bila aku kayu basikal ni, aku banyak fikir, sampai sekarang pun sebenarnya kalau aku kayu, especially kalau masa aku buat backpacking apa kan, aku actually banyak fikir pasal abang aku. Tapi bila dah habis kayu tu, dia hilang. Dia itu yang aku dapat, aku rasa feel lah bila kayu basikal ni. Dan lepas tu baru aku faham lah, bila aku baca-baca kan, rupanya bila kita kayu basikal ni sebenarnya, ataupun sebenarnya bila kita exercise, kita akan keluar, badan kita akan keluarkan endorfin tau. Endorfin ni dia satu dia macam satu bahan kimia dekat dalam badan kita ni. Dia macam, dia kata tindak balas dia macam morfin tau. Dia akan bagi kita mood kita lebih baik dan dia akan bagi kita lebih happy, kurang kita punya depression. Bila kita ada rasa macam stres ke apa. That's why kalau tengok kan, orang-orang yang contohnya orang-orang berjaya lah ramai. Contoh, even kalau kita tengok kita punya menteri, Menteri Kewangan kan, Tengku Zafrul kan, tengok dia lari macam tak ada jantung kan. Jadi dia, tapi dalam keadaan dia sibuk tu dia masih ada. Jadi aku rasa itulah dia punya kelebihan lah bila kayu basikal ni. Dan pelan-pelan kayu punya YouTube ni pun sebenarnya dia secara tiba-tiba sebenarnya. Cerita dia kalau korang tengok dekat YouTube, YouTube pelan-pelan kayu, video yang pertama sekali, okay, korang cari, korang tengok, sebenarnya cerita dia pasal nasi kandar. Okay. Aku memang suka lah makan nasi kandar sebenarnya. Jadi aku pun tak tahu apa hal hari tu aku suruh anak aku tangkap video, aku buat, lepas tu aku upload dekat dalam YouTube dan aku biarkan. Jadi dan aku tak pernah tengok pun balik video tu. Sampailah setahun dah kot. Dah setahun, sekali ada staff aku seorang lah, dia kata, "Bos, aku kerja HR dulu dekat Bernas. Jadi biasanya kalau masalah disiplin ke apa ke, akulah yang kena handle. So adalah staff aku ni, dia tanya aku, "Bos, kalau kita ada pekerja kita kan yang buat 2 kerja dalam satu masa, boleh ke?" Aku pun jawab, mana boleh, waktu kerja tak boleh. Tak boleh buat benda lain. Kan? So, kalau dia jadi YouTuber boleh ke? So aku cakap, YouTuber kalau dia jadi waktu sendiri tak apa lah. Lepas tu baru dia cerita, dia kata dia nampak aku punya video tu. Jadi aku pun bila aku tengok sekali, video tu rupanya dah macam masa tu dah dalam 20,000 views tau. So aku macam, ya betul ni kan. So Fiki Arsyad ni orang Penang ni, dia tahulah ni kalau dekat Penang nasi kandar kampung Melayu, okey, yang itu memang aku punya nasi kandar lah. Sebab aku daripada kecil, umur 4 tahun, aku duk makan dekat kedai tu. Memang tempat tu memang bagi aku legend lah. Dah kalau aku pergi sana, orang lain beratur, aku tak payah, aku duduk je. Special lane Dia dah tahu dah kenal lah. Dah tak payah bagi tahu lah nak lauk apa ke tak payah. Dia dah tahu dah aku akan makan lauk ni ke apa ke, dia dah tahu dah. Tapi tu lah. Start daripada tu lah baru masuk. So basically waktu abang tengah lost, kehilangan orang, family members, dan tiba-tiba nampak basikal anak pun sebat je. Dan bila kayu tu tiba-tiba dia rasa abang dapat benda tu lah, feel tu. Dan kesedihan abang pun waktu tu mungkin hilang kan. Dia memang aku tak tahulah, tapi ni apa yang aku rasa lah kan. Memang masa tu aku punya, sebab aku punya kesedihan masa tu, abang aku meninggal tu, memang dia affected aku sangat sebenarnya masa tu. Kerja pun macam tak berapa nak ni sangat. Tapi alhamdulillah bila aku start kayu basikal,
dia seolah-olah macam hilang lah, seolah-olah lah. Tapi masih ingat lagi, bukan nak kata macam Ya, aku tak ingat lah abang aku kan. Tapi dia, dia aku tak dah sedih lah berapa. waktu tu. Dia tak sedih, dia dapat divert supaya abang punya fikiran lebih lebih terkawal lah. Ya, ya, exactly. Ya. Betul lah. So kenapa pelan-pelan kayu? Kenapa nama pelan-pelan kayu tu? Okay, kenapa pelan-pelan kayu? Satu, pasal aku memang tak suka kayu laju. Okay. Uh, dan lagi satu, aku ni memang jenis kalau aku buat satu benda, aku tak suka gopoh gapah. Alright. Kalau macam contohnya bila aku dekat tempat kerja kan, kalau nak buat satu perubahan, aku tak suka buat satu perubahan yang drastik. Sebab bila kita buat satu perubahan yang drastik, kadang-kadang tu perubahan tu dia tak berkekalan. Jadi aku suka buat satu perubahan tu, kita buat perubah sikit. Bila kita ubah sikit, orang baru nak cope kan. Bila dia dah biasa dengan ni, okey baru kita ubah sikit. Jadi perubahan tu bagi aku perlu progress. Kalau macam kita nak mencapai kejayaan pun bagi aku tak guna kalau macam kita dalam masa satu hari kita berjaya tapi the next day kita jatuh balik. Lebih baik kita berjaya sikit tapi dia punya ni sentiasa ada progress. So Yep. pelan-pelan kayu ni memang macam aku punya falsafah lah sebenarnya. Okay. Falsafah aku kalau nak buat apa-apa jangan gopoh gapah. Okay. Dia ibarat macam pepatah kata apa ni, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, you know. Aku punya falsafah lebih ke arah macam tu. Biar kita buat sesuatu tu ada perubahan walaupun sikit tapi ada improvement. Apa ni, jangan tergopoh gapah sampai nanti kita terkejut. Kita sendiri pun boleh terkejut dengan perubahan yang berlaku. Tapi kalau kita buat sesuatu benda, kita ada matlamat, kita selagi kita menuju ke arah matlamat tu, insyaAllah we are on the right track. Itulah aku punya falsafah lah. Tapi selain daripada tu memang aku tak suka jantung aku macam naik heart rate sampai 4 kan. Aku tak suka. Aku paling ni pun standard 3 lah. Lepas tu kalau kau tengok aku punya Strava kan, standard 20 km sejam je average aku pun. Tak suffer lah kayu. Dia macam kadang-kadang yelah setengah orang dia suka kayu laju pasal dia minat sport tu kan. Ya. Itulah. Adrenaline lah. Pasal tu aku pun kadang-kadang tu aku segan juga bila orang kata macam aku ni baik turis ke ataupun aku ni traveller kan. Sebenarnya bagi aku yang tu hanya layak untuk orang-orang macam Zaharis, macam Amir Arsyad, Ahmad Isa. Bagi aku kategori tu hanya layak untuk diorang. Dan aku pula aku tak suka dan bila aku kayu basikal ni dan aku tak ke arah sport. Tengok bukanlah maksudnya aku tak follow bila ada basikal, perubahan basikal ke apa, aku ada juga follow tapi aku tak adalah sampai obses. Aku lebih sebenarnya aku kayu basikal ni lebih pada rekreasi sebenarnya. Ya. Tapi bagi saya itu kelebihan basikal lah. Because of dia ada macam-macam cabang. Maksudnya dia ada jenis yang orang yang macam abang cakap tadi, dia suka kayu laju, dia fokus race saja, dia touring tapi touring yang macam Zaharis yang jarak jauh. Dia ada juga touring macam abang, jarak dekat. Dia ada juga orang yang gunakan as pengangkutan pergi kerja, pergi balik. Exactly. So itu saya rasa ini kelebihan sukan berbasikal lah. Dia raih semua jenis orang. Dia raih semua jenis basikal. Bermaksud tak kisah apa jenis cara pun kita nak gunakan. Janji yang penting in the end of the day kita happy dengan bila kita berkayu tu. Kan? So kita tak perlu nak pandang rendah. Okay, aku touring tapi aku touring jauh sehari 200 kilo. Kau sehari 10 kilo pergi depan rumah je, kau belum touring lagi, kita bukan macam tu lah. So itu kelebihan
dan kecantikan sukan berbasikal ni lah yang bagi saya. Saya rasa kita kena apa kata pelihara benda tu. Jangan Betul. sampai ada kasta ke ataupun ada kita pandang rendah. Betul, Tak, betul. sebab ya, Ha. sebab sebelum ni kita ada dengar-dengar lah kan. Jadi bila sometimes contoh kat Putrajaya, kawasan Putrajaya kan kawasan yang cantik. Ramai orang nak pergi situ. Dan siapa-siapa pun sebenarnya boleh pergi situ, tak kisah apa jenis basikal. Sebab Putrajaya tak pernah ada halangan untuk road bike je boleh kayu kat sana. Mountain bike je boleh kayu kat sana. Jadi kita pernah dengar dulu ada cerita-cerita tak best, bila tengah selisih, tengah kayu, tak nak pandang, tak nak angkat tangan, kan? Dia pandang rendah sebab basikal biasa, tak ada brand mungkin. Jadi benda tu yang kita, sebagai cyclist kita kena raikan lah. Lagi ramai orang kayu basikal sebenarnya lagi bagus. Kan? Belum tentu dia pakai basikal tu, dia akan stay pakai basikal tu sebab racun orang basikal ni, dia berbahaya. Lagi-lagi bila dah tengok YouTube pelan-pelan kayu, dia dah tengok geng-geng, dah ada geng, dah start ada geng, dah start ada group, habislah racun tu memang dia orang tak boleh tahannya. Betul tak? Betul, betul, betul. So, Sebab saya tu, rasa kat situ. Ya. kalau dalam YouTube pelan-pelan kayu lah, sebenarnya aku punya Indian, aku punya objektif, aku layan juga sebenarnya. Kalau ada orang ajak pergi off-road, aku layan je off-road. Kalau orang nak suruh nak layan, ajak pergi touring, aku pergilah juga. Kalau orang ajak kayu road bike, aku kayulah juga. Indian, yang penting lah bagi aku, Indian, apa yang, message yang pelan-pelan kayu adalah untuk menghidupkan gaya hidup berbasikal sebenarnya. Encourage, bahasa Melayu, menggalakkan gaya hidup berbasikal. Tak kisahlah kita basikal tu untuk apa kan, untuk pergi kerja ke, untuk untuk pergi kedai ke, pergi mana-mana, ataupun sekadar untuk kayu suka-suka ke. Jadi memang aku punya Indian objektif sebenarnya pelan-pelan kayu ni adalah ke arah yang itu. Dan bukanlah bermaksud aku akan fokus kepada satu bahagian. Sebenarnya walaupun aku secara peribadi, aku ada inclination ke arah macam kayu santai-santai, macam kayu folding bike. Aku ni sebenarnya jiwa aku rasa lah ke arah yang tu, macam folding bike punya ni. Tapi yalah, kalau nak kata kayu, semua aku layan. In fact kalau boleh lah kan, kalau macam kita dapat galakkan orang pergi kerja kayu basikal, macam kalau dekat Indonesia kan, dia buat dia promote yang bike to work tu kan, BTW tu kan. Actually that is very good. Cuma masalah kita dekat Malaysia ni, kita infrastruktur kita lah. kita problem sikit. Satu pasal cuaca. Tapi kalau sekalipun pasal cuaca, dia ada problem bila orang pergi kerja ni. Bila dia sampai dekat office, dia tak ada tempat mandi. Itu problem dia. Kalau setiap office dia sediakan tempat mandi, aku rasa ramai orang akan pergi office kayu basikal. Aku dulu, sekarang ni aku dah tak kerja, dah setahun dah aku menganggur ni. Dulu aku pergi kerja, kadang-kadang aku kayu basikal. And then in fact, kalau aku pergi naik kereta pun, sampai dekat office, aku akan kayu basikal dulu lebih kurang dalam sejam lebih. Dan selepas tu aku akan mandi. Untung pasal dekat office aku ada shower. Jadi aku boleh mandi. Lepas tu 8.30 masuk lah kerja macam biasa. Itulah kelebihan aku dulu lah. Tapi aku rasa kalau lebih banyak kalau semua company ada macam tu, baguslah, lagi boleh galakkan. Kalau kita nak galakkan, itulah yang kita kena buat. Memang aku rasa yang tu lah. Kita mulakan dengan Rodaling dulu. Rodaling ada. Staff Rodaling ada yang berkayuh ke tempat kerja. Dan kita pun dekat setiap outlet pun ada juga
kemudahan untuk mandi, tukar baju. Ada Oh. memang ada staff yang pergi balik dalam seminggu pun, tiap-tiap hari pun dia gunakan basikal as mode of transportation lah, di samping dia gunakan waktu tu untuk training perlumbaan. Oh, bagus So lah, bagus. so so memang ada. Tapi kalau Baik lah. lagi ramai, lagi banyak company-company, syarikat-syarikat yang mampu selepas pandemik ni kan, bagi kemudahan tu dekat staff dia, mungkin lagi ramai yang akan tergerak hati untuk buat macam tu. Dia Sewaktu sewaktu pandemik ni bang, apa abang buat? Aduh, itu soalan. Membesarkan perut. Aduh. Okay, aku memang sepanjang PKP ni, aku memang duduk rumah je sebenarnya, tak keluar mana pun. Aku ni Okay. memang jenis rakyat yang Patuh SOP. rakyat yang menjaga SOP lah. Aku ni memang seorang rakyat yang baik lah. Tapi masa dia bagi lari dekat jogging dekat luar okey lah, aku jogging lah. Tak kayuh lah basikal, tapi jogging lah. Jadi itu je lah aktiviti aku pun. Macam hari tu lari, masa PKPB lari pun tak boleh, duduk je lah kat rumah. Dan lepas tu pagi basically tak ada buat apalah sangat. Cuma aku banyak membaca buku. Ada kadang-kadang itulah dia, bila dah duduk dekat rumah ni dia boring-boring, nanti kita tengok internet, ada je lah benda nak beli kan. Aku banyak beli buku lah. Aku banyak beli buku untuk boring-boring baca. So basically pagi tu, lepas habis exercise ke apa ke, balik, and then anak-anak biasa lah PDPR apa semua kan. Dan aku akan banyak habis masa santai lah, tak buat apa sangat lah. Lepas petang, kadang-kadang ada orang beli tiap hari ada je orang order barang daripada Shopee ataupun Lazada. Jadi itulah belah petang, lepas Zohor tu aku start lah packing. Belah petang, lepas pukul 3 ke 4 kan baru aku keluar. Itu pun keluar untuk hantar barang je. Itu je lah kerja aku pun. Memang tiap-tiap hari kerja aku yang tu je. Nak kata aku buat video pun sebenarnya sepanjang PKP ni aku memang tak ada semangat pun nak buat video. Sebab yelah, sebab tak banyak kayu kan. Tak ada konten menarik nak buat. tak ada. Nak buat macam mana? Nak kayu kat luar pun tak boleh. Tapi yalah, kadang-kadang orang tanya juga kan. So aku cubalah cari idea. Bila ada orang kadang-kadang dia tanya soalan, bila tanya soalan, yang ni benda bagus kan, ni boleh buat konten. Barulah ada idea, boleh lah buat. Macam tu lah. Tak kayu atas trainer. Sekarang ni memang basically aku tunggu PKP habis saja. Aku nak sambung sebenarnya kayu hari tu dekat Kedah itu. Itu je lah aku punya niat sekarang ni. Ya, Siri aku ingin melihat tanah airku ni kan, dia tergendala. Nak masuk season 2 sepatutnya kan. Betul. So kalau tak silap last abang dekat Penang. Dekat Kedah, Alostar. Dekat Kedah, dah sampai Kedah. So, kalau tak ada PKP, sepatutnya plan tu macam mana? Okay, dia aku stop kat situ dekat Citra. Sebenarnya masa tu aku nak pergi ke Langkawi. Okay. Kira basically lagi sehari 2 aku dah sampai dah Langkawi sebenarnya. Okay. Tapi masa aku sepanjang hari, ada satu hari tu aku kayuh on the way masa nak pergi ke Gunung Jerai yang aku tak lepas-lepas naik Gunung Jerai tu. Masa tu dah mula rasa tak sedap pasal Menteri Ismail Sabri kata ada satu pengumuman penting. Jadi masa turun daripada Gunung Jerai tu, masa tu hati aku dah tak sedap dan kepala aku tu PKP lagi sekali ke apa kan. So masa tu macam
tak percaya akan berlaku lagi satu PKP. Macam rasa macam tak mungkin lah. Tapi pasal aku fikir anak bini aku ada kat rumah. Kalau aku tiba-tiba sangkut dekat Langkawi tak boleh nak balik kan problem lain pula. So aku buat keputusan, aku tinggalkan basikal. Actually basikal Patri tu ada dekat Kedah lagi. Oh, okay. Tapi sekarang tak ambil. Aduh. So basikal tu aku tinggalkan dekat sana. Apa nama? Kalau bila dah habis PKP ni, plan aku nak pergi balik ke sana dan aku nak sambung kayuh pergi ke Langkawi. Dan aku nak repeat balik Gunung Cerai. Mungkin aku akan stay lama sikit lah dekat Kedah. Pasal actually bila aku cerita pasal buku tu, aku sebenarnya aku banyak buku beli. Sebab bila aku pergi dekat Kedah hari tu macam aku dapati Kedah ni dia kaya dengan sejarah. Jadi mungkin nanti bila ada sambungan ni nanti kan aku nak explore lagi lah Kedah. Oh, okay. So kalau ikutkan musim kedua tu penamat dia dekat Langkawi lah. Sepatutnya lah, tapi hari tu tak sampai ke Langkawi. Baru sampai Alustar. So sepatutnya tapi lepas tu ada masa dia dah buka daerah kayu sampai dekat KL. Tapi sempat beberapa tempat lepas tu sambung balik, tutup balik daerah, jadi kena balik, tak banyak tergendala lah. So tapi hopefully akan buka cepat lah, sebab yelah vaksin pun dah makin banyak dah sekarang. Hopefully macam tu lah. Aku berhenti kerja dulu pasal aku nak buat backpacking ni lah. Sekarang kerja pun tak ada. Itu yang stres tu. Tak apa, itu perancangan Tuhan lagi betul, cantik. Betul. Kita rancang je, nanti dia tentukan rezeki tu, insyaAllah. Kalau ikut plan abang lah, siri Aku Ingin Melihat Tanah Airku tu, patutnya abang akan Januari hari tu abang dah settle season 2 kan, musim kedua. Dia akan ada musim ketiga, musim keempat ke macam mana? Sebab sekarang ni mostly abang dah sebenarnya kalau andai kata tak ada PKP lah, aku rasa aku dah sampai ke Sabah dah pun. Memang plan dia hari tu aku kayu dari dah sampai Langkawi, lepas tu aku akan patah balik sikit. Aku akan masuk ke Ulu Lenggong. Okay. Daripada Ulu Lenggong aku akan lalu Greek dan aku akan pergi ke Kelantan. Pantai Timur. Lepas tu daripada Pantai Timur turun sampai ke Johor, lepas tu naik balik Melaka, macam tu lah. Semenanjung punya tour lah. Semenanjung lah, yang tu plan asal dia. Lepas tu kalau ada rezeki, itulah aku ingat nak kayu daripada Kuching sampai ke Sabah. Tapi yang tu mungkin mencabar sikit lah, pasal dekat sana, dekat belah Sabah Sarawak ni, dia tak macam kita dekat sini. Kita banyak kampung sepanjang perjalanan. Dekat sana banyak hutan. Jadi lepas tu jalan dia tu memang mencabar lah. Jadi tak sure lah macam mana kan. Tapi sepatutnya sekurang-kurangnya by now dah habis lah yang Semenanjung sebenarnya. Okay. Bila kita tengok siri Aku Ingin Melihat Tanah Airku tu, satu benda saya tertarik yang membuat yang lagu tema. Berkenaan lagu tema tu. So saya personally, asalnya saya bila saya dengar lagu tema tu, saya tahulah itu monolog kan, tapi lagu tu saya tak familiar, saya tak pernah dengar, mungkin tak tahu lah dia unreleased ke apa benda. So soalan saya, macam mana abang boleh lagu tu abang guna dengan hak cipta ke, atau abang main rembat je kat YouTube ke, abang download lepas abang guna tanpa tu? Dan juga saya juga nampak fenomena lagu tu. Maksudnya sekarang ni saya nampak lagu tu diguna pakai oleh ramai orang. Bila diorang nak rakam waktu diorang kayuh je, diorang guna lagu tu. Dah macam lagu tu satu lagu tema untuk
untuk buat vlog. So, Betul. kalau abang boleh ceritakan usul-usul lagu tu, macam mana abang Okey. dapat? Okey, cerita dia monolog ni sepupu aku. Oh, So, okay, sepupu. jadi dia umur bersama. Memang daripada kecil lah. So, bukan orang lain lah sebenarnya. Cuma dia lebih Indian, dia jadi artis apa semua. Tapi aku memang follow dia lah daripada apa semua. So, dan lagu Pijak Atas Bayang ni sebenarnya dah keluar awal tahun 2020 sebenarnya. Tapi masa tu dia buat version dia pakai synthesizer tau. Okay. Dia apa nama? Dia guna banyak pakai benda elektrik Elektronik lah. lah. Elektronik lah. Okay. Jadi masa tu aku tak ada feel dengan lagu tu sebenarnya. Bukanlah tak suka tapi macam okay, biasa kan. Tapi masa 27 Disember 2020, masa tu birthday aku. Okay. Dia upload yang dia main pakai gitar dan dia nyanyi tau. Lepas tu bila aku dengar lagu tu, dia macam masuk dekat dalam jiwa. Masa tu aku dah sampai ke Penang, masa tu aku kayuh dah sampai ke Penang. So nak cerita dia, masa tu aku belum buat lagi video. Aku belum buat video lagi. So bila aku dengar lagu dia ni, aku macam aku macam bila aku terbayang balik aku kayuh basikal kan, macam shock lah lagu ni kan. So aku teruslah WhatsApp kat dia. Cakap boleh tak nak berapa kena bayar royalty. Lepas tu dia kata tak apa, sepupu punya pasal tak apa, kau guna je. So itu yang aku guna lagu tu lah. Tapi sebenarnya yang version yang masuk dekat dalam siri Aku Ingin Melihat Tanah Airku sebenarnya bukan version asal. Version asal dia ada lain. Dan yang dekat YouTube abang tu unreleased lah. Dia ada dekat dalam YouTube monolog lah. Tapi itu bukan yang original punya lah. Tapi monolog ni dia memang jenis suka satu lagu kerana dia buat banyak version. Cuma version ni aku tak tahu, bila aku dengar tu macam tiba-tiba dia macam menusuk kalbu lah. Ya. Dia kena lah dengan situasi kayu basikal ni. Betul. Memang kayu touring sambung-sambung jadi macam sedap pula. Ya. Saya rasa kalau dekat siri Jelajah Tanah Airku tu memang itu salah satu orang kata Aku Ingin Melihat Tanah Airku tu, lagu tu dia memang mainkan peranan penting lah. Kan dia macam kalau ada sitcom ataupun movie kan, dia mesti ada satu lagu tema dia yang buatkan orang ingat. So bila lepas ni macam saya sendiri kalau dengar lagu tu dekat luar, dia macam ni tengah tengok vlog ke kan. Dia macam tu lah, dia punya impact. Dan saya rasa dengan lagu tu juga dia macam mana, dia buatkan orang lain, orang ramai pun mula untuk merakam suasana di orang kayu basikal. Sebab saya nampak ada satu video tu dekat YouTube atau dekat Instagram, abang share yang buat video tu budak kecil. Kalau tak silap saya, dia buat, mungkin dia edit sendiri dan dia gunakan lagu tu, dan video tu pun sampai. Walaupun dia rakam biasa-biasa je kan. Tapi yang aku sharekan tu, yang tu version original. Oh, okay. Dia ada version. Memang masa tu tiba-tiba ramai lah yang masuk dekat dalam IG sampai aku dah tak ter-share lah. Mula-mula bila orang tag kan. Orang tag kita share. Sampai dah terlalu banyak aku tak dapat share lah. Ya, tapi video tu memang cantik lah. Dia memang kena lah. Sekarang ni pun bila aku dengar balik lagu tu pun aku bertambah sedih dia lah. Sebab teringat waktu atas basikal kan. Tapi syok lah memang, masa kayu touring tu memang syok lah. Dia feel dia lain lah.
Abang rasa kayu seorang atau berkumpulan lagi best? Aku rasa kayu seorang. Kayu seorang Hmm. Kenapa bang? Sebab tak banyak kerenah ke ataupun sebab abang Betul. boleh jalan lagi laju? Satu pasal kalau kayu seorang, macam aku nak tangkap video apa semua kan. Ya, Jadi kadang-kadang ada satu masa tu aku nak kena berhenti, aku nak ambil betul. shot. Kalau dengan berdua ni, ataupun kalau dengan orang lain, especially kalau dia tak sekepala dengan kita, jadi macam kita pun rasa tak seronok tau. Betul. Pasal kita nak buat hal kita kan. Ya, Jadi itu kelebihan bila kita kayu sendiri ni. Aku nak berhenti suka hati aku nak makan suka hati aku nak tidur dekat mana suka hati aku. Banyak benda aku suka hati aku lah. ya. Itu kelebihan dia lah. Tapi lepas ada ni juga saya nak dari ajak abang segi, kayu tak boleh lah. macam mana? Kalau kita nak kayu lepas ni, mana tahu lepas habis COVID kita nak pergi touring macam mana? Tak boleh kayu dengan abang lah. Dia tapi kalau macam yang 1 hari ataupun 2 hari ni tak apa. Dia yang Oh, panjang. okay. Maksudnya yang panjang ni lah. Kalau macam kita memang dah set dah kan. Macam ini nak pergi sini, nak pergi tidur sini apa semua. Yang tu tak ada masalah. Aku kayu hari tu, aku tak plan dekat mana aku nak tidur. Cerita dia aku tak plan. Aku tahu contoh macam hari pertama. Hari pertama aku tahu aku nak menuju ke arah Teluk Intan. So aku kayu je. Lepas tu dah petang tu aku dah sampai dekat Sungai Besar. Aku start lah cari sambil rehat tu, aku cari dekat mana ada tempat camping ke apa kan. Tengok ada kan. Yang Abang Tauge punya tu kan. Masa tu aku tak tahu ke. Aku tak tahu ke Tauge tu kan. Jadi aku pergi lah. Lepas tu sepatutnya the next day tu aku tidur dekat apa entah nama tempat tu. Hotel Teluk Intan ke? Atas daripada Teluk Intan. Tapi in the end aku pergi sampai ke Gopeng. Macam tu lah. Jadi aku tak plan. Dan aku bila seorang ni dia tak kisah. Tapi kalau nak ramai tak ada masalah. Tapi jangan panjang dan kalau kita dah kat sini, kita akan berhenti dekat sini apa semua. Yang tu nak lebih daripada seorang pun tak ada masalah. Ya, cuma kalau macam abang cakap lah, kalau seorang tu dia jenis impromptu, dia tiba-tiba je kan. Mungkin hari ni kaki tak ngam kan. Boleh kayu 20 je. Sebab kalau nak kayu jauh ni, dia kena semua orang sama level, sama kuat ke, sama stamina. Ya. Ya tu. Community PPK. Saya rasa abang ada community sendiri kan. Adakah abang memang plan tu buat community tu? Ataupun dia tiba-tiba? Dan besar mana sekarang community tu? Well, nak kata community adalah yang orang yang nombor satu kita ada WhatsApp group dengan kita ada Telegram group lah. WhatsApp group tu dah penuh lah sebab tu buka Telegram. Oh, right. Group ni memang very active lah, especially yang dua-dua lah sebenarnya, tapi yang dalam WhatsApp ni dia terlebih aktif sikit. Yang tadi macam yang ada komen tadi tu Ikmal, Azman, itu geng-geng tu lah, Hafiki tu geng-geng tu lah. So aku dulu pun tak kenal diorang ni, aku kenal pun diorang melalui pelan-pelan kayu ni lah. Ikmal ni apa semua, jadi dah jadi macam adik-beradik lah. Memang rapat lah dengan diorang ni. Jadi lepas tu kita buat Hafiki ni dia dari Penang. Masa sebelum PKP, yang first PKP tu kita buat kayu basikal. Dia daripada Penang dia turun dekat Almina. Kayu dekat Almina masa tu. So diorang ni memang very sporting lah. Diorang geng pelan-pelan kayu ni dia memang bagi aku dia orang sporting lah, very sporting. Dan ramai yang bila ada buat program ke apa, dia orang selalu support lah. Reza ni pun yang ni lah. Reza dari Kelantan. Dia datang, dia bawa basikal dia masuk dekat dalam bas. Okay. Semata-mata pasal apa? Pasal dia nak kayu basikal dekat sini masa kita orang buat hari tu.
Ah. So so memang apa nama, okey lah kita dah apa community Pelan-Pelan Kayu ni very quite close. In fact hari tu pun ada lah bila diorang rajin lah kan, dan diorang ni tak perlu nak tunggu aku sebenarnya. Diorang dah pandai, diorang buat sendiri je. Diorang ada bila nak buat kayu ramai-ramai, bila ada buat dalam apa Zwift meet up ke apa kan, ada diorang set je. Kalau aku boleh join, aku join lah. Kalau aku tak boleh join, tak adalah join. Tapi basically macam tu lah. Diorang memang bagi aku ramai lah yang aku mula kenal. Diorang ni Saya rasa abang dapat dekat soalan daripada ke YouTube abang, ke Instagram abang, ramai orang tanya, ramai orang yang beginner baru nak beli basikal, ramai orang juga yang nak mencuburi hobi baru during waktu pandemik kan, lagi-lagi waktu kita PKP 1.0 dulu. Selalunya kan macam apa saranan abang dekat diorang ni? Apa soalan-soalan diorang ke? selalu diorang ni tanya soalan seolah-olah macam nak mula kayu basikal ni sesuatu benda yang berat atau sesuatu benda yang besar. Aku selalu katalah yang penting kayu. Tak kira lah kau nak beli basikal apa, kalau kau ada bajet RM500 kau cari je lah basikal RM500. Dah memang tu je bajet yang kau ada kan. Kalau kau ada apa RM5,000, RM10,000, dia tak kisah, bagi aku tak penting. Yang penting kalau kau niat kau nak kayu basikal, kau tengok bajet kau apa, nak beli basikal. Ada selalu soalan macam tu, nak beli basikal apa, nak beli road bike ke, nak beli MTB ke, nak beli hybrid ke kan. Itu pun sama juga, terpulang lah juga. Kalau kau rasa kau nak kayu dekat atas jalan raya saja, tak, memang tak ada plan nak kayu off-road, dan beli je lah road bike, habis cerita kan. So kalau memang kau minat nak masuk dekat dalam hutan kayu, dan beli je lah MTB. Sebenarnya benda tu bagi aku lah, dia soalan dia simple dan diorang dah tahu dah jawapan tu sebenarnya. Cuma kadang-kadang tu diorang perlukan someone untuk verify jawapan diorang. Dia macam dia nak dengar orang lain pun cakap benda yang sama, supaya hati dia sedap bila beli tu kan. Betul, supaya dia tak menyesal lah macam tu. Ya. Betul. Tapi kita pun kena faham, orang yang tak kan, dia akan ragu-ragu lah. Macam contoh orang yang tak faham, katakanlah beli basikal road bike RM5,000. Orang yang bukan kayu basikal, dia akan kata gila ke apa kan, motor boleh dapat sebiji kan. Betul. Which is betul lah. Tapi sebenarnya kita hanya orang yang kayu basikal saja yang boleh rally. So kita jangan janganlah discourage orang-orang yang baru nak kayu basikal ni bila dia orang tanya soalan-soalan ni, which is soalan very simple. Betul. Jangan pula kita gelakkan diorang tau. Sebenarnya itu perasaan tu adalah perasaan yang normal bagi orang yang tak pernah tahu selok-belok basikal ni. Tapi once bila dia dah masuk, dia dah pandai, dah tak pandang dah pun pelan-pelan kayu lepas tu. Ya, itu normal situasi lah yang kami sebagai kedai basikal pun selalu hadapi kan. Sometimes customer takut nak masuk kedai, dia takut because of dia malu ke, because kita pun kadang-kadang kita nak cuba hobi baru, kita nak pergi ke kedai, kita akan rasa segan tau. So nasihat saya untuk abang penonton sana, pendengar sana, datang je kat mana-mana outlet Rodali, semua staff dia akan bantu. Lagi-lagi kalau yang tak tahu langsung pasal basikal. Kita orang memang terima background macam mana pun, yang tak tahu, yang tahu kan, untuk bagi nasihat, untuk bagi pendapat basikal jenis apa. Sometimes macam
Abang PPK cakap orang tak tahu ataupun orang tu sebenarnya dia dah target, dia nampak, mungkin dia nampak PPK pakai basikal ni, dia pun nak beli basikal ni, tapi cuma dia perlukan nasihat ataupun verification daripada orang yang mungkin pakar untuk justifikan pembelian dia kan. Sebab kita pun kadang-kadang, mungkin saya pun sendiri ada benda macam tu lah. Contoh nak main hobi baru, kita akan tanya dekat grup kan, grup hobi tu, dan kita akan tanya soalan yang orang kata mungkin nampak bodoh ataupun nampak cheesy kan. Berbaloi ke beli ni kan, berbaloi beli ni kan. Dan mungkin orang yang dah pro ataupun dah biasa, dia akan tolak tepi je pandangan ni kan, macam kau budak baru lagi, soalan kau ni annoying kan. Dia, bagi saya situasi ni sama juga macam situasi yang kita cakap tadi bila kayu kat Putrajaya, kita jangan pandang rendah. Orang yang tak tahu route dekat Putrajaya, bila dia tanya, jawab je lah, okay abang boleh pusing bulatan ni dapat 5 kilo, 10 kilo kan. Sama juga dengan bila mana orang nak beli basikal apa. Sebab bila kita jawab soalan dia dengan herdikan ataupun dia akan lemah semangat lah kan. Belum mula lagi alamak orang dah cakap macam ni kan, macam mana aku nak masuk dalam scene ni kan. Belagak lah orang yang main basikal ni kan. So itu satu tabiat yang kita nak elakkan lah daripada. Saya rasa kebanyakan orang yang dalam live malam ni dah season cyclist, so kita boleh bantu orang lain kan untuk ramaikan orang lagi berkayu. Okay bang, waktu pandemik, waktu MCO 3.0 sekarang ni lah, ramai orang duduk dekat rumah, bekerja daripada rumah kan. 8 jam dekat rumah bekerja tu dah jadi norma baru kan. Kebanyakan orang tak boleh keluar in fact. Dan baru-baru ni kita diberi kelonggaran ataupun kebanyakan negeri dah masuk fasa 1. Jadi ada orang dia tak pernah basikal. Dia tak pernah mungkin berjoging. Dia mungkin sebelum ni bersukan, tapi sukan yang lain. Sukan yang sekarang ni macam dilarang lah. Badminton mungkin, futsal, bola. Dan dia stres. Apa nasihat abang untuk orang-orang macam ni? Boleh tak? Macam mana kita nak ajak dia pergi ke basikal? Apa nasihat untuk orang ni hilangkan stres dan nasihat dengan basikal? Sebenarnya kan, bagi aku lah, dengan basikal ni you can never go wrong. You can never go wrong dengan basikal. Maybe you can go wrong untuk kalau pilih untuk berlari. Maybe. Okay. Tapi aku pendapat peribadi, aku rasa kalau dengan basikal ni you can never go wrong. Mungkin macam aku cakap sebelum ni aku tak adalah berbasikal apa semua sangat. Aku ke arah sukan yang lain. Tapi bila aku masuk dengan basikal ni, dia satu, bagi aku dia bukanlah satu sukan yang in fact aku tak ada apa-apa injury pun. Dia macam umur aku ni pun dah maknanya bila dah umur 40 ni dia kena berjaga-jaga sikit lah. Tapi alhamdulillah aku naik kayu basikal ni tak ada apa-apa masalah. Malahan kalau aku lari mungkin aku akan kadang aku ada rasa sakit sikit. Tapi dengan basikal ni dia dia banyak, bagi aku dia banyak kelebihan. Aku memang recommend kalau siapa-siapa yang dulu katakanlah dulu dia main badminton, sekarang dah tak boleh main badminton lah, contohlah katakan kan. Cuba try basikal. Sebab basikal ni bukanlah korang tak perlu ada skill pun sebenarnya untuk kayu basikal. Dia tak ada apa-apa skill pun. Kau nak paling kurang pun kayu dekat kawasan taman. Sekarang pun kita boleh kayu dekat kawasan kejiranan pun kan. Aku pun buat benda yang sama je. Kayu je lah dekat kawasan kejiranan apa semua ni kan. Pagi-pagi sekarang, macam pagi tadi aku kayu, ramai je orang. Dan pagi-pagi aku tengok apalah yang ketua, ada seorang pakcik ni, ada pakcik Cina ni. Aku rasa umur dia dah mungkin dalam 75 macam tu kot.
Tapi pagi-pagi dalam pukul 6.30 pagi dia dah start kayuh dah. Dan dekat depan rumah tu ni ada satu bukit lah, kita orang panggil Bukit Sekolah Cina lah. Pasal dia ada sekolah Cina kat situ. Yang tu kira boleh tahan lah juga dia punya ni kan. Tapi pakcik ni dia bawa relax saja. Okay. Dia naik, lepas bukan sekali, dia macam ada banyak kali. Jadi pendapat aku, basikal ni you can never go wrong. Tak memerlukan kos yang tinggi pun sebenarnya untuk beli basikal. Indian balik pada bajet. Kalau bajet ada 1,000, beli je lah basikal yang RM1,000. Bajet ada RM2,000, belilah bajet yang RM2,000. Tapi yang penting kita kayuh. And bagi aku, you can never go wrong lah dengan basikal ni. Alright. Waktu tahun lepas, PKP 1.0, bila mana ramai orang baru mencuburi bidang basikal, dan kita nampak seluruh Malaysia dibanjiri dengan penunggang-penunggang basikal yang lama, yang baru, yang dari Taib masuk balik, beli basikal balik. Dan bila ramai sangat orang main basikal ni, biasalah, kadang ada yang baru, ada yang lama. Dia tak faham lagi culture, dia tak faham peraturan. Kan waktu tahun lepas sampai ada few group Facebook yang dibuat khas untuk memaki basikal, penunggang basikal. Kan benda tu sampai satu tahap dia jadi macam penunggang basikal ni dah jadi macam satu golongan yang berbahaya, satu golongan yang dibenci kan. Dan soalan saya, apa yang sebenarnya, dan saya rasa disebabkan kes-kes yang sebelum ni, bermula PKP 3.0, basikal memang tak boleh langsung kayuh kan. Tak ada siapa pun dibenarkan bersukan. Even jogging pun. Saya rasa dia implikasi daripada perbuatan-perbuatan sebelum ni lah. Kan? Dan untuk PKP 3.0 ni, baru-baru ni kita golongan orang yang kayuh basikal baru diberi kelonggaran untuk berkayuh di kawasan kejiranan. Kan? Rasanya mula daripada Isnin lepas kot. Tapi saya tak faham. Saya mungkin nak tanya soalan lah. Apa maksud kawasan kejiranan daripada fahaman PPK? Dan sebab kita faham rules yang diberikan tu dia macam grey area, dia macam tak cukup jelas kan. Jadi kita pun tak nak lah disebabkan kelonggaran ni dan orang salah guna pakai, dia akan membuatkan orang benci lagi sekali golongan berbasikal. Yeah. Actually, that's a very good point. Aku sebenarnya baru hari ni, baru start kayuh basikal baru kayuh basikal dekat luar rumah. Aku pun sebenarnya sebelum ni pun aku ada persoalkan juga kejiranan. Apa yang dimaksudkan kejiranan ni? Jadi aku ambil pendekatan terutama macam aku lah. Kalau sebenarnya dia apa orang panggil disadvantage bila orang kenal pelan-pelan kayuh ni. Kalau aku kena saman, mampu lah pun. Ya. Bahaya weh. Ya. Tapi in the end aku ambil pendekatan kejiranan, maknanya selagi dekat area kawasan perumahan kau lah. Aku ambil macam tu je lah. Tapi aku rasa Indian niat sebenarnya kerajaan tu dulu bila dia katakan 10 km radius. Kan? Tapi masalahnya ramai orang duk keluar daripada 10 km radius tu juga. Itu masalah dia. Jadi aku rasa sebenarnya dia nak masukkan, tapi dia sajalah dia bagi dia turunkan bawah sikit kawasan kejiranan. Maknanya kalau orang terlebih sikit je lah. Macam tu lah. Memang aku ada sentiasa berhubung dengan KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Ada geng-geng pelan-pelan kayuh juga semua dekat sana. Aku persoalkan juga masa yang ada sekali tu, kenapa lari boleh tapi kayuh basikal tak boleh. Ya. Kan? Lepas tu dia jawab, masalahnya bang, kita bagi
10 kilometer radius. Diorang bukan takat 10 kilometer radius, yang kantoi pergi rentas daerah apa semua banyak. So of which kita pun kena faham lah benda tu memang salah. Tapi macam tu lah, nila setitik rosak susu sebelanga. Dan tak tahulah sama ada orang ni dia memang sengaja ke ataupun dia memang tak tahu ke. Entahlah, memang aku pun susah nak cakap dengan golongan. Sebab dia Tapi akan sebenarnya, impact tapi kalau kau tanya aku satu. sebenarnya, memang of course lah, dan kau bagi sukan apa pun, kau bagi NGO apa pun, apa golongan pun lah maksud aku mesti dalam golongan tu ada yang buat busuk nama. Okay? Kalau macam, kalau apa nama, macam sama juga macam basikal ni. Sebenarnya aku rasa rata-rata semuanya okey je. Mungkin dalam 100 tu adalah 1-2 orang mangkuk pun kan. Dan dia pun mungkin dia sama ada dia tahu, dia tak tahu, kita pun tak tahu apa yang dia tengah berfikir waktu tu kan. Jadi hanya kerana yang tu yang membuatkan orang marah. Jadi itulah kadang-kadang tu susah nak cakap. Aku pun sekarang ni pun bila nak kayuh pun aku kena fikir banyak kali kan. Aku buat ni betul ke tak betul kan. Bahaya kalau macam, sebab kadang-kadang tu benda tu berlaku kita tak sedar. Ada orang lain pun mungkin dia tak sedar dia buat kesalahan tu, tapi nak dijadikan cerita ada orang tengah tangkap video waktu tu, kena pula time tu kan. Jadi kita hidup dalam dunia tu sekarang ni. Susah. Yalah, tapi cuma itulah apa rasanya macam perubahan tu yang kita boleh buat daripada diri kita sendiri dulu lah. Kita try untuk kita dulu follow apa-apa jenis rules, dengan kita jangan jadi nila tu lah. Kan, kalau orang lain buat kita paling kurang pun boleh tegur. Kan, kalau dah tegur pun tak boleh nak buat apa, kita pun tak boleh nak buat apa sangat kan. Betul. Dan daripada kes-kes yang sebelum ni kan, banyak orang sebenarnya marah dekat golongan-golongan yang baru mula berbasikal ni because of dia tak cuba ikut peraturan, mostly peraturan jalan raya lah kan. Ada few videos yang kita nampak orang tu mungkin kayu kat highway, langgar traffic light kan, langgar lampu merah, duduk tengah jalan. So kalau nasihat macam orang, sebenarnya apa yang orang baru mula mencuburi bidang basikal ni, sebenarnya diorang kena tahu apa dulu. Okay, diorang dah beli basikal, diorang dah ada helmet kan. Okay, mungkin diorang tengok YouTube, diorang tengok Instagram, route ni best. Sebenarnya boleh tak diorang terus pergi ke route tu? Dan boleh tak sebenarnya diorang terus ikut geng-geng yang dah ada mileage tinggi ke macam mana? So sebenarnya apa yang sepatutnya diorang buat dulu? Yang ni pendapat peribadi Kalau ada yang tak setuju tu janganlah kecam aku Okay, ini pendapat peribadi aku Kita the problem dekat Malaysia ni ialah kita memang tak ada macam dekat UK dia ada national cycling regulation something macam tu. Jadi dekat sana orang expect, dia dah ada satu expectation. Senang, dia dah ada reference. Okay, dia dah ada guidance dah kalau siapa nak kayu basikal ke apa. Masa aku sekolah rendah dulu, bapa aku buat PhD kat UK. Aku duduk dekat UK 2 tahun. Okay. Dekat masa aku darjah 4 dengan darjah 5. Dekat sana, kita orang dekat sekolah sendiri ada belajar macam mana nak kayu basikal dekat jalan raya. Sekolah rendah lagi tu. So kita dengan sana lain, berbeza di sini. Tapi the problem dekat sini, kita tak ada benda tu. Jadi kalau kita nak salahkan 100% kepada diorang duk panggil newbie ni kan, aku pendapat peribadi aku tak boleh salahkan diorang. Tak boleh nak salahkan diorang. Tapi of course kalau engkau langgar lampu merah,
itu tak payah nak ada peraturan apa. Okay. Tapi kalau macam kau kayu basikal dekat jalan raya, okay, kau kayu basikal dekat jalan raya, bagi aku itu tak ada masalah. Itu hak kita juga sebenarnya. Orang duk argue kata basikal tak boleh kayu atas jalan raya sebab diorang tak bayar cukai jalan. Kan? Bagi aku tu satu itu satu argument yang tak Diskriminasi betul tu. lah. Tak ada isi tu sebenarnya. Sebab apa? Kereta dengan motor dia dikenakan cukai bukan sebab dia layak duduk dekat atas jalan raya. Kalau tengok dekat Akta Pengangkutan Jalan, kereta dan motor dikenakan cukai sebab ianya adalah kenderaan bermotor. Bukan sebab diorang saja boleh dekat atas jalan raya. Yang boleh menggunakan jalan raya, kereta, motor, basikal, pejalan kaki. Tapi dalam 4-5 kereta diorang bermotor. Bukan pasal aku bayar cukai, kita orang saja layak dekat atas jalan raya. Jadi pertanggapan tu yang bagi aku kena buang lah. Tanggapan tu sangat tanggapan yang salah. Cuma kita kena belajar saling hormat menghormati. Itu je aku punya ni. Dan bagus jugalah kalau ada mana-mana badan yang berwajib ke apa ke, buatlah satu guidance kan. Kita duk fikir contoh dia. Basikal dia kayu dekat atas jalan raya, jadi dia kena kayu dekat tepi-tepi, dekat bahagian tepi kan. Sebenarnya kalau dekat UK, dia suruh kayu dalam tak silap aku dalam 5 ke 10 kaki daripada jalan tepi. Sebab apa? Kalau kayu terlalu tepi lagi bahaya. Situlah banyak pasir, situlah banyak ada curve kan, apa semua kan. Jadi kita sekarang ni second class citizen lah. Bagi aku tu tak betul lah, tak boleh lah. Macam mana kita nak maju kan? Macam mana kita nak galakkan orang kayu basikal? Kayu basikal ni banyak manfaatnya. Sepatutnya yang itulah yang kita galakkan. Orang dapat exercise, orang dapat jaga kesihatan, orang dapat kurangkan kesesakan jalan raya. Banyak faedah sebenarnya daripada basikal ni. Cuma kalau yang yang baru nak mula ni, kalau nak join geng-geng yang dah lama apa semua ni, aku akan berpandangan orang yang lama ni dia lebih tahulah etika kayu basikal, unwritten ethics kayu dekat atas jalan raya. Bagi aku tak ada masalah as long as korang rasa. Tapi kita secara logik pun dah boleh fikir, sebab orang yang kayu basikal ni biasanya dia juga bawa kereta, dia juga bawa motor kan. Jadi dia boleh fikir lah logik dia apa sebenarnya. Cuma kita kena berhati-hatilah. Tak ada masalah bagi aku untuk yang newbie ni nak kayu route sana route. Kalau boleh ikutlah orang-orang yang okey lah, janganlah ikut orang yang kepala tak betul. Itu je. Alright. Sekarang boleh ceritakan, saya nampak abang dah pernah buat lah video ni, tapi kita just abang nak kongsi balik pengalaman abang kayu Polygon Hiace X5. Okay. Sepanjang bikepacking tu. Kalau abang boleh cerita, sebab mungkin daripada perkongsian ni orang boleh faham. Sebab sometimes orang macam bikepacking aku nak pakai basikal apa lah. Boleh ke basikal ni kan? Okay. Aku pergi bikepacking masa tu dekat KL dengan Hiace X5. Masa aku pergi ke arah utara, aku naik Path 3. Okay, aku secara peribadi, pendapat aku, the best bike untuk bike touring ataupun bikepacking is the bike that you already have. Okay. Sebab kalau kita dok fikir nak beli bike basikal touring apa kan, takkan jadi kan, nak kumpul duit lah apa. In the end sebenarnya bagi aku benda tu secondary. Yang pentingnya kita nak touring tu yang penting. Okay. Yes. Jadi tetapi Hiace X5 ni dia sebenarnya bagi aku dia satu basikal yang selamat tau.
dia all rounder. Dia macam katakanlah macam pendek kata, kalau macam kau tak tahu nak beli basikal apa kan, okey lah kau belilah HiSX5. Pasal kau macam seolah-olah macam kau takkan buat kesilapan lah. Kau nak kayu atas jalan raya pun boleh kan. Nak kayu off-road pun sebenarnya aku rasa bagi aku peribadi, kalau tukar tayar kan, memang dah jadi MTB dah 100% dah. Boleh jadi 100% MTB dah pun sebenarnya. Jadi kelebihan HiSX5 ni masa aku buat bikepacking ni, dia solid. Satu, dia solid. Dia punya gear dia pun bagi aku naik bukit pun sebenarnya memang rasa ringan lah. Tak laju. Dia memang tak laju tapi dia rasa ringan. Cukup dengan segala dia punya kompartmen apa semua, bagi aku cukup. In fact sebenarnya kalau macam ada modal lebih nak letak rack pun boleh sebenarnya kat situ. Aku tengok eyelet semua dah ada. Betul. Cuma nak kena tambahkan aja kan. Kalau macam rasa nak buat dia ala-ala bike touring kan. Touring bike, sorry. Jadi basikal HiSX5 ni secara peribadi, aku punya pendapat dia memang betul-betul all-rounder. Kau nak buat kayu dekat atas jalan raya boleh, kau nak buat backpacking pun boleh. Aku hari tu kan siap bawa kemah, siap bawa lengkap semua, bawa cukup. Aku bawa masuk dekat dalam ikut geng-geng Saujana Rawa, masuk off-road pun naik basikal tu juga. Pun lepas juga. Semua lepas. Tapi dia paling gravel lah ataupun cross country punya off-road lah, cross country. Yang tu memang bagi aku itu yang paling sesuai lah. Jadi HiSX5 dia satu kesimpulan yang aku dapat lah daripada HiSX5 ni, dia satu basikal yang selamat. Dia all-rounder. Memang betul all-rounder lah. Memang aku memang tak boleh nak gambarkan betapa senangnya basikal ni. Versatile lah. Memang versatile, sangat versatile. Right, kita dah nak hampir habis. Sebab kita pun dah macam lebih masa ni. Sebab kita pun tak nak ganggu pelan-pelan kayu punya waktu tidur. Jadi, sesiapa yang ada soalan boleh boleh tulis dekat komen ataupun dekat bahagian question. Nanti kita akan cuba jawab mana yang boleh. Dan soalan ni, mana yang dah tanya ni kita boleh jawab kot. Boleh. Okey, soalan yang pertama tadi saya nampak daripada Syafiq Sadiran. Pelan-pelan kayu ada berapa banyak biji basikal? Berapa biji basikal? Basikal, personal basikal aku ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 basikal. Ada 4 basikal right. Ada plan untuk tambah? Itu kena tanya Rodaling kot. Yang tu kita PM tepi ya. Okay. Sebenarnya aku tak nak tambah lagi dah. Okay. Ruang dah tak ada dah kat dalam rumah ni. Itu baru basikal aku, belum basikal anak aku lagi, basikal bini aku lagi. Betul. Jadi tapi kalau mungkin kalau aku renovate dekat bawah sikit tu, kalau ada ruang balik sikit mungkin aku akan tambah sikit lagi lah. Dan basikal yang mungkin aku akan tambahkan lagi yang aku tak ada dalam koleksi next basikal lah. Okay. Ni daripada Ikmal. Dia cakap apa perancangan PPK pada masa akan datang untuk terus kekal relevan? Sebab sekarang makin ramai orang kaya basikal dan ada channel YouTube pasal basikal. Sebenarnya dulu masa aku mula start tu, aku rasa macam tak jumpa tau orang yang buat YouTube basikal yang betul 100% basikal lah. Ada yang buat basikal tapi dia macam campur-campur dengan benda-benda lain. Yep. So sebenarnya macam mana nak kekal relevan? Mungkin dekat konteks YouTube tu kot. Sebab yalah,
kita nampak kebelakangan ni ramai orang dah mula keluarkan buat channel sendiri dan Ya, ya, ya. intipati channel pasal basikal juga kan. So, soalan dia macam tu Sebenarnya lah. yang buat yang baru-baru banyak channel, dan aku sendiri pun tengok memang aku tengok ramai orang buat YouTube basikal. In fact kalau tengok dekat dalam Telegram, apa nama, Pelan-Pelan Kayuh, semua yang geng-geng YouTuber lain ni pun sebenarnya kat dalam tu juga. Okay. Sama-sama buat apa semua kan. Untuk kekal relevan, sebenarnya tu satu soalan yang aku rasa susah juga nak jawab. Tapi apa yang aku basically tujuan Pelan-Pelan Kayuh, sebenarnya Pelan-Pelan Kayuh ni sebenarnya kita niat aku adalah untuk menggalakkan gaya hidup berbasikal. Jadi anything to do dengan basikal, sama ada aku buat backpacking ke, aku nak repair benda ke, aku nak pasang basikal ke, aku nak cuci basikal ke, apa ke, bagi aku benda tu akan kekal relevan sebab akan sentiasa ada orang-orang yang baru nak mencuburi bidang basikal. Ya. Ilmu tu sentiasa akan ada orang yang perlukan. Siapa-siapa yang dah terror lebih sikit tu, dia pergilah je tengok Harib Saleh punya ke kan. Macam tu lah. Ya. Daripada Azmi Toib, untuk touring better pakai saddle brook atau slow padding? Actually okay, aku tak pernah try saddle brook, to be honest. Bukan tak pernah try. Pernah try duduk, tapi tak pernah ada saddle brook yang aku guna untuk bike touring. Okay. Kalau tanya aku rasa kalau kita ada saddle brook, it's a plus. Okay. Tapi cukup sekadar kalau kita ada slow padding. Masa aku pergi sampai ke Kedah tu pun pakai yang slow ada padding saja. Tak ada pun basikal. Jadi bagi aku saddle brook ni bukanlah keutamaan. Yang penting ada slow padding, tapi kalau ada saddle brook itu dia punya bonus lah. Macam tu. Right. Kalau saya nak jawab soalan ni, dekat belakang ni saddle brook juga. So kalau kita orang nak kalau orang nak cari, akan ada dua jenis saddle brook. Brook yang leather dengan brook yang cambium. So untuk yang leather selalunya diguna pakai untuk basikal touring. Dia menggunakan leather betul. Tapi macam ni untuk basikal road bike dia ada version cambium. So cambium ni dia bukan betul-betul leather lah. Tapi bagi pendapat saya, berdasarkan feedback juga, sebab saya tak pernah pakai leather brooks. Bagi pendapat saya memang ramai orang yang guna pakai brooks leather ni untuk kayuhan yang jauh. Tapi dia akan ambil masa sikit. Bila kita pakai brooks ni, dia akan ambil masa untuk dia adapt dengan kita punya position. Lagi-lagi yang leather tu lah. Dia kebanyakan feedback daripada orang memang selesa. Tapi cuma dia akan perlu masa untuk dia adapt dengan tu. Tapi untuk cambium, saya boleh cakap pengalaman saya pakai untuk road bike dan juga pernah go for light backpacking, dia memang selesa sebab dia sama macam dia punya tu sama macam cambium leather tapi dia bukan leather. Dia lebih versatile sebab kita tak perlu takut dia kena air. Kalau yang macam leather tu dia kena apa? Kita kena jaga dia betul-betul. So itulah yang saya boleh cakap. Tapi kalau nak tanya lebih lanjut pasal saddle brooks, boleh contact kita orang punya staff. Diorang sedia membantu untuk bagi pendapat. Soalan seterusnya daripada Ada Muhammad. Apa plan Pelan-Pelan Kayuh untuk masa hadapan? Okey, Adha ni orang Perlis. Oh, orang Perlis. Best lah. Dia masa aku kat Kedah tu,
kalau aku tak balik, the next day tu aku jumpa dia dekat Perlis. Memang ada I janji dengan see. Adha ni. Yes. So apa plan kayu untuk masa depan? Okay, to be honest, MCO ni banyak membantutkan banyak plan lah sebenarnya. Memang banyak benda yang terbantut dan tak bergerak. Contoh dia macam contohnya macam aku kata aku berhenti kerja hari tu pasal aku nak kayu basikal. Aku nak tenangkan fikiran aku kayu apa semua ni kan. Tapi in the end tak dapat. Jadi aku dapat buat sikit saja. Jadi sekarang lepas tu aku ada plan-plan lain juga. Sebenarnya macam adalah plan nak buka kedai apa semua, tapi semua tu memang terbantut lah habis. Memang tak menjadi langsung. Jadi sekarang ni aku duduk rumah saja, menunggu masa MCO ni habis. Dan kalau tanya aku kalau aku tahulah benda ni akan berlaku, hari tu aku tak berhenti kerja hari tu. Macam tu lah cerita dia. Sebab bila duduk rumah ni dia jadi lagi stres. Dia jadi macam tak jadi stres lah. Yalah. Tapi tengoklah nanti bila dah habis MCO ni apa semua, macam mana pun aku nak habiskan dulu aku punya backpacking aku ni. Itu je. Okay, ni rasanya ni Harfiqi Arsyad. Ni mesti tanya pasal nasi kandar ni. Kampung Melayu atau Ali Amir? Okay. Aku akan pilih Kampung Melayu nombor 1. Ali Amir nombor 2. Saya tak pernah makan kat dua kedai ni sebab waktu saya pergi Penang, mungkin saya makan kat kedai yang mainstream je kot. So mungkin ni yang local je pergi kan. So lepas ni mungkin kita boleh buat trip pergi sana dan abang boleh bawa saya. Boleh. Saya tak nak beratur. Saya nak duduk meja terus dah siap. Itu Kampung Melayu. Okay. Kalau dulu Kampung Melayu ni dia buat pagi dengan malam. Ali Amir ni pun dulu dia buat pagi saja, malam tak ada. Sekarang ni pagi dengan malam ada. So biasanya pagi aku makan dekat Kampung Melayu, malam aku selalu makan kat Ali Amir. Cuma Ali Amir ni dia problem dia cepat sangat habis. Kena pukul 8 macam tu memang dah habis dah. Itu yang tak syok. Right, ada siapa ada soalan lagi? Kita akan habis dalam masa 10 minit insyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan teknikal ke, soalan apa-apa pasal berkenaan Rodaling pun boleh tanyalah. Saya boleh cuba untuk jawab. Jumpa standby kayak state. Sehari-hari cari bila tak jumpa dia. Ni mesti orang-orang dekat sini juga ni, Ahmad Khairuddin Kai ni. Ahmad Khairuddin Kai ni. Dia tak jumpa abang, dia tak sempat jumpa abang ke tu? Abang ada jumpa dia bang. Dekat Rodaling Penang. Dia. Ya, sorry. Ni Kai ke ni? Kai. Tengok gambar macam motor je ni. Kecil. Dia memang champion motor. Sekejap. Siapa lagi? Tengok lain-lain soalan. Lain tak ada soalan pun. Saya kenal abang kat video basikal ke Penang, Azlan Nasri. Ya. Basically sekarang ni memang aku punya plan tunggu habis MCO je lah. Itu je lah. Dan memang aku nak sambung. Ada apa-apa ke, kalau ada peluang sambung kerja ke apa ke, sambung kerja. Tengok macam mana. Kalau tak ada soalan lagi, kita akan cuba habiskan lah sebab kita pernah overrun ni. Masa jam 20 minit ni. Tak sangka kita, sebab kita plan 30 ke 40 minit je. So anyway, saya nak ucapkan terima kasih ke pihak Abang Syakir, PPK sebab sudi luangkan masa dan berkongsi pengalaman, tips,
sepanjang career abang dekat dunia basikal ni, bila kedai basikal boleh buka? Yang tu soalan yang saya tak mampu nak jawab. Saya sebagai kedai basikal pun tanya diri saya sendiri, bila lah saya boleh masuk kerja? Itu minta maaf. Saya sendiri tak boleh jawab. Kita orang pun tengah pening because of kita orang tak boleh nak kayuh, kita orang tak boleh nak berkhidmat untuk orang-orang. Ya, so kita ucap terima kasih sudi luangkan masa. Hopefully keadaan akan bertambah lebih baik kan. Kita boleh teruskan plan-plan kita yang dirancang, abang pun boleh teruskan plan-plan abang yang abang rancang, dan viewers hari ni pun boleh boleh mula berkayuh. Cuma sebelum kita akhiri kan, sebelum saya akhiri ni, kata-kata terakhir lah untuk penutup daripada PPK. Basically siapa yang dah follow PPK ni, aku nak ucapkan terima kasih lah korang sentiasa bagi support. Dan sepanjang aku buat dalam PPK ni pun aku dah jumpa ramai orang walaupun aku tak kenal. Macam Adhan ni, aku personally aku tak kenal dia. Tapi melalui PPK, walaupun tak pernah jumpa dia personal pun, tapi dah macam kenal rapat sebenarnya Adhan ni. Dia macam tu lah. Aku belajar, aku sendiri pun belajar. Apa yang aku belajar aku cuba sampaikan kepada mereka yang basikal ni. Jangan takut, buat aja dulu. Okay, buat je dulu, kayuh je dulu, beli je basikal apa yang ada, ikut kemampuan. Daripada situ kita akan belajar. Tak ada orang, kalau kita nak belajar pun, nak masuk universiti, kita akan start dengan tadika dulu. Macam mana pun kita akan start dengan darjah 1 dulu. Tak ada orang terus masuk universiti kan. Dia macam tu lah. Kita pun bila kita nak kayuh basikal, kita kena mula somewhere. Lepas itu kita kenal orang, kita sembang dengan orang, kita akan belajar dan kita akan improve lah kita punya knowledge apa semua. Jadi itulah. Terima kasih lah kepada semua. Tak tahulah kalau ada ramai Zwifters ke apa ke, mungkin bulan 8 ni kotlah Rodaling nak buat, kita buat satu plan virtual meetup ramai-ramai. Kita boleh buat virtual meetup lah. Nanti kita akan plan. Exactly. Plan nak naik jerai bila? Rasa selepas PKP lah, yang tak tahu bila akan habis. Okay. Untuk penutup daripada saya ucapkan terima kasih kepada viewers hari ni yang selama ni sokong Rodaling, yang pernah berurusan dengan Rodaling. Buat masa sekarang, Dia terputus tadi. Alright. Tak apa. Kita pun tak habis, saya nak tutup. Buat masa sekarang, Rodaling tak beroperasi untuk walk-in. Tapi korang semua, siapa-siapa yang berminat untuk cari barang, untuk dapatkan basikal, aksesori basikal, even nak dapatkan nasihat, nak beli basikal apa pun, boleh je contact. Dekat bio Rodaling Malaysia ni, kita ada letak link untuk WhatsApp. Kita beroperasi secara online lah. Basically, siapa nak beli basikal, Lebah Kelang kita bagi free delivery. Kita ada free delivery untuk pembelian 500 ke atas. Siap assemble. Alright, so siapa yang Lebah Kelang, sebab sometimes bila orang beli basikal, dia datang dalam kotak dan dia macam, macam mana nak pasang kan, tak tahu nak pasang, tak ada tools. Jadi untuk orang Lebah Kelang, kita ada pemasangan terus dan hantar ke rumah. Jadi untuk pembelian barang-barang lain seperti aksesori apa semua, boleh berurusan dengan staff-staff Rodaling. Nombor kita akan bagi dekat bio, so boleh klik link tu dan dia akan keluar outlet-outlet yang tuan-puan plan untuk berurusan lah. Kita ada 5 outlet dekat Malaysia, Bangsa, Hartamas, Elmina dan juga Putrajaya. Satu lagi di Pulau Pinang, di Bayan Lepas. So dekat Bayan Lepas, Pening dia dah mula fasa 2.
Jadi kat situ dah ramai orang berkayuh kan, dah mula orang berkayuh. Kejap ada soalan lagi ni. Rodaling ni siapa owner? Indonesia pun ada kat YouTube. Okay, sejarah sikit lah pasal Rodaling. Rodaling ni kedai basikal terbesar di Asia Tenggara. Kita ada 55 outlet, 48 di Indonesia, seluruh Indonesia, 5 di Malaysia dan 2 di Singapura. Okay, so macam saya cakap tadi, outlet dekat Malaysia ada 5, Pening, Hartamas, Bangsa, Putrajaya dan juga Elmina. Apa jenis basikal road bike belakang tu? Oh, basikal road bike belakang ni Polygon. Polygon Helios C8. Model lama. Lagi... Right. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya akhiri. Yang buruk, yang salah semua, saya minta maaf. Datang daripada diri saya sendiri. Yang baik tu daripada Allah. Saya harap semua orang dapat jaga diri. Kalau nak keluar berbasikal tu pun, ingat SOP kita. Kalau boleh kita tak nak disebabkan kelakuan kita dibagi nama buruk ataupun implikasi yang tak best dekat komuniti berbasikal. Stay safe, jaga diri apa semua. Kita dah nak, kita dalam keadaan kritikal sekarang ni. So kita je yang boleh ubah. Orang lain nak buat apa pun kita tak boleh nak halang lah. Macam cakap Abang Syakir cakap tadi, kita tak boleh nak halang orang lain cakap buat apa kan. Kita je yang boleh buat. So dengan itu saya akhiri sesi lah ni. InsyaAllah kalau ada ada orang inginkan lagi sesi macam ni, just boleh bagi tahu, boleh DM kita orang. Mungkin juga boleh nominate ataupun cadangkan siapa yang korang nak kita orang berborak tertarik, session tertarik ni. Okay, sekian sahaja daripada saya. Minta maaf kalau ada salah silap. Terima kasih juga dekat Abang Syakir, PPK. Semoga kita dapat jumpa lagi. Alright, dengan itu saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Mio. Alright, terima kasih bang. Jumpa lagi. Bye.